Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya walak hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana tajama'na بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها المستمعين والمستمعات وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT sekali lagi ke atas fursah ataupun peluang untuk kita mari sama-sama untuk nak mempelajari akan hadis Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala telah nikmat kepada kita untuk kita ada masa dan juga ada peluang untuk nak mari dengar akan hadis Nabi SAW, untuk kita nak faham akan hadis Nabi, untuk kita nak memahami dan juga beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala telah izin kepada kita untuk kita dengar, untuk kita ngaji pada hari yang mulia ini, iaitu hari Jumaat, dan juga masa yang agak kata mulia juga, masa yang akhir-akhir hari Jumaat yang akan masuk hari yang kedua, iaitu hari Sabtu pada maghrib setelah lagi untuk kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dan juga banyak kita bersalawat ke atas Nabi SAW. Dalam satu majlis yang kita ngaji hadis Nabi SAW, berapa banyaknya kita dengar nama Nabi, berapa banyak kita dengar nama Nabi dalam majlis yang kita ngaji hadis Nabi. Kerana kita ngaji hadis Nabi, ngaji tentang
Nabi SAW, ngaji tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ngaji sakut dengan akhlak Nabi, kita ngaji sakut dengan benar yang Nabi hajar kepada umat dia melalui sahabat dia ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka masa kita, masa selepas asar sampai kepada maghrib ni adalah masa orang panggil tu waktu zahab, welatong, masa mah untuk kita nak banyak untuk bersalawat ke atas Nabi SAW. Kerana hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, hari sebagai sebaik-baik hari pada seminggu. Dan juga Nabi telah menggalak kepada kita sebagai umatnya untuk kita banyakkan selawat ke atasnya. Kerana kita selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat ini tak sama ganjaran, pahala, kelebihan tak sama dengan kita ni salawat ke atas Nabi pada hari-hari yang lain dalam satu minggu. Tak sama. Maka hari Jumaat ini doa ataupun zikir peringatan kepada Allah Ta'ala yang paling afdal sekali, yang paling baik sekali, iaitu salawat ke atas Nabi SAW. Saya harap sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di mana sahaja yang kita sedang duduk dengar ruangan kita pada hari ini, yang mana 2-3 minggu yang kita tidak mempelajari hadis Nabi dalam ruangan kita ini kerana ada uzur ke mana musafir di sana di situ, maka Allah Ta'ala telah izin kepada kita kembali untuk nak ngaji hadis Nabi SAW sekali lagi. Kita yakin bahawa dalam satu majlis ini banyak kali lah yang kita akan dengar nama Nabi, dan juga kita usahakan, saya sendiri dan juga sedang pendengar, untuk kita menggerakkan lidah kita dan juga membasahkan lidah kita dengan kita bersalawat ke atas Nabi SAW. Dengar satu kali nama Nabi Muhammad ataupun Rasulullah ataupun Nabi, kita selawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita akan selawat ke atas Nabi satu kali sahaja, Allah Ta'ala akan selawat kepada kita. Orang yang suka berselawat kepada Nabi ini adalah orang yang paling VIP sekali, paling the best sekali. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan sebut nama kita, akan selawat ke atas kita. Akan selawat ke atas kita, kita selawat ke atas Nabi satu kali, Allah Ta'ala akan selawat kepada kita 10 kali. 10 kali. Bukan hanya kita selawat kepada Nabi satu kali, Nabi nak selawat kepada kita, tak. Allah yang akan selawat kepada kita. Dan juga Allah Ta'ala nak selawat kepada kita bukan selawat sama dengan kita selawat, iaitu kita selawat satu kali, Allah Ta'ala pun nak selawat kepada kita satu kali juga, tak. Tetapi gandanya Allah Ta'ala, rahmatnya yang paling luah kepada hamba dia, lebih lagi orang yang beriman kepadanya, 10 kali yang Allah Ta'ala akan selawat. 10 kali yang Allah Ta'ala akan selawat kepada kita. Salawat Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Allah Ta'ala akan sebut nama kita, hamba dia seorang ni, fulan seorang ni, di kalangan para malaikat, kata hamba dia seorang ni selawat kepada Nabi SAW. Dan juga malaikat akan dengar nama kita, suka dengar nama orang-orang beriman, dan juga suka nak minta doa kepada orang beriman ni untuk Allah Ta'ala ampunkan kesalahan orang-orang beriman. Itu orang yang paling VIP sekali. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita mempelajari hadis Nabi, ruangan kita mempelajari hadis Nabi SAW. Kita rakyat semua bahawa kita dalam hidup ini kita mesti kena ikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana apabila kita tidak turut Allah, kita tidak turut perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh di dalam Al-Quran, dan juga perintah yang melalui Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Ta'ala telah firman dalam ayat ini cerak nyata bahawa bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa taala ทั้งที่เป็นผู้ศรัทธาชายและก็ทั้งที่เป็นผู้ศรัทธาหญิง Apabila Allah Subhanahu wa taala mendai kata Allah Ta'ala song tasin, we ada satu benda ataupun Allah Ta'ala suruh we kita sebagai orang yang beriman, sama ada lelaki dan juga perempuan, untuk kita amalkan benda tu. Idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kita kalaulah kita jadi orang yang beriman, apabila Allah Ta'ala suruh satu perkara, kita tidak ada jalan lain untuk kita nak pilih. Bagi orang yang beriman, apabila Allah Ta'ala suruh, Rasul Allah Ta'ala suruh,
kita selalu nak nak ikut perintah, nak buat, nak amal ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan kalangan orang yang apabila dengar perintah Allah, dengar perintah Nabi, kita nak cari jalan lain. Allah Ta'ala suruh baik ni. Ada tak jalan lain, cara lain yang kita boleh nak buat? Tak sama dengan perintah Allah Ta'ala. Nak selisih dengan Allah Ta'ala, nak selisih, nak kat yang kat kamsang kong Allah laka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. tak adaผู้ศรัทธาไม่มีทางเลือกอื่นใดยกเว้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตามคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางเลือก dan juga Allah Ta'ala royak lagi kata wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan juga ingatlah bahawa sesiapa pun yang dia tidak turut perintah Allah dan juga tidak turut perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata, cerak sesat cacin. Allah Ta'ala karanti cerak dhalalan mubina, takkid pula Allah Ta'ala takkid, kata orang itu akan sesat cerak dah, tak syak ไม่มีความสงสัยใดๆกับผู้ที่ไม่ตามคำสั่งของ Allah Ta'ala ผู้ที่ไม่ตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะต้องหลงทางอย่างชัดเจนในโลกดุนยานี้วะลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิก ini ayat yang Allah Ta'ala telah royak kepada kita, royak ucerak kita tahu kata bahawa sekalu kita hidup dalam dunia ni, kita hidup sebagai seorang iman kepada Allah Ta'ala tapi tidak turut perintah Allah Ta'ala, tidak turut perintah Rasulullah. Bagaimana kita nak jadi orang yang iman bersih, nak pergi cari Allah Ta'ala? Kita tak sapa kepada Allah Ta'ala kerana kita tak turut Allah Ta'ala. Kita tak sapa kepada tujuan Rasul kerana kita ni tak turut perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir, seorang ulama tafsir Al-Quran, dia telah tafsirkan ayat ini dari kitab At-Tafsir Al-Quran Al-Azim, bahawa sawa hadhihi al-ayatu 'amatun fi kulli umurin. Sesungguhnya ayat ini yang Allah Ta'ala firman tadi yang kita baca tadi ni umum, telah masuk semua tiap perkara dalam hidup kita ini. Dalam hidup kita ini, sebelah bucu mana yang kita hidup, bahagian mana yang kita hidup, tempat mana yang kita hidup, masa mana yang kita hidup, ayat ni masuk belakang. Makna kata setiap masa sepanjang hidup kita dalam dunia ini, kita kena mikir bahawa kita nak hidup balah mana, we ikut perintah ataupun tujuan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sebanyak sekali. จะทำยังไงให้เราใช้ชีวิตตามคำสั่งหรือตามขั้นลองของอัลลอฮ์แล้วก็ท่านรอซูลให้มากที่สุด เราจะทำยังไง kita nak buat balah mana? Kena mikir. Kita kena ingat, duduk mana tepat, duduk masa tepat, kita kena ingat kata kita kena jadi hamba Allah Ta'ala. Kena ikut perintah Allah Ta'ala. Pergi kepada satu tempat, kita nak buat satu benda, kita kena tengok jalan Allah Ta'ala telah letak kepada kita, jalan keluar yang Rasul telah royak kepada kita, bagaimana untuk kita nak amal, nak ikut perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apabila Allah Ta'ala suruh satu perkara, Nabi suruh satu perkara, tak boleh kita nak mukhalafah, nak selisih, nak khatyang dengan kamsang hak Nabi dan juga kamsang hak Allah Ta'ala. Tak boleh nak khatyang. Dan juga kita nak tinggal tak saya buat, tak boleh. Dan juga kita nak pilih jalan lain, nak pilih benda lain. Jalan hak Nabi, hak Allah Ta'ala royak biasa ni, tapi kita pergi pilih jalan hak dunia, hak manusia letak lebih daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ambil pendapat manusia yang lain daripada Rasul dan juga lain daripada perintah Allah Ta'ala ni, mari namna duk depan kamsang Allah Ta'ala dan juga kamsang Nabi, tak boleh. Kerana bahayanya apabila kita ni selisih dengan Nabi, tak turut perintah Nabi, faqad dhalla dhalalan mubina. Dan juga Allah Ta'ala telah royak dalam Quran juga, فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. Ketahuilah bahawa sesiapa yang yukhalifu, yang selisih, suntang dengan kamsang hak Allah Ta'ala dan juga suntang kepada kamsang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam,
An tusibahum fitnah, dalam dunia ni pun dia akan dapat berlongtot. Allah Ta'ala akan binasa dia di atas dunia ini. Semenjak dunia ni lagi. Au yusibahum azabun alim, dan juga akhirat nanti pun sama. Akhirat nanti pun sama juga, Allah Ta'ala akan mengazabkan, yang mana azab itu sangat pedih kepada mereka yang selisih, kat yang dengan kamsang Allah Ta'ala dan juga kamsang Nabi SAW. Itulah bahayanya orang yang tidak turut perintah Nabi. Hidup tidak kerana Allah, kerana Nabi. Hidup kita, orang yang hidup dalam dunia ini tidak lillah walir rasul, ni bahaya. Tetapi apabila orang yang beriman, dia hidup dalam dunia ni lillah walir rasul, kerana Allah Ta'ala dan juga demi untuk Allah Ta'ala, dia akan duduk di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak sesat. Tak sesat cerak bagi orang yang beriman yang sebenar. Maka inilah tujuan kita untuk kita mengadakan ruangan kita untuk nak mempelajari hadis Nabi, untuk kita nak ngaji hadis Nabi kopku dengan ayat-ayat Quran ataupun Al-Quran yang Allah Ta'ala royak kepada kita. Kerana satu hadis yang kita syarah, kita akan angkat akik ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang ini. Kita ngaji hadis tentang tajuk mana-mana pun, kita akan ada ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut sakut dengan benda-benda itu. Itulah kita, untuk itu Nabi kata tujuan kita ngaji hadis Nabi ni nak sampai situ, untuk demi kita nak hidup dalam dunia ni ikut perintah Allah Ta'ala dan juga perintah Nabi SAW. Tak selisih dengan Nabi. Kerana hari ni masyarakat dan juga kita yang hidup selisih dengan Nabi SAW. Nabi buat bahasa ni, kita buat bahasa ni, kita buat bahasa ni, Nabi buat bahasa ni, kita tak buat, kita buat bahasa lain. Kerana kita tak ngaji, kita tak sungguh untuk nak ngaji tentang sunnah Nabi ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga ruangan kita ini untuk kita nak kenal, kata Nabi suruh kita gapo, Nabi hajar kita gapo. Untuk kita tidak ada Quran bahawasa kita tak tahu, kita tak ngaji, tak gotu, tak garing, kita tak tahu kata Nabi suruh bahasa ini. Tak, main Quran. Dan hari ni kita ada fursah, kita ada masa, kita ada jalan banyak untuk kita nak faham, untuk kita nak tahu gapo yang Allah Ta'ala perintah kepada kita dan juga gapo yang Nabi SAW suruh kita buat dalam dunia ini sepanjang hidup kita. Kalau 20 tahun kita hidup lillah, An-Nawawiyah, 40 hadis Imam An-Nawawi. Maka hari ini sebenarnya kita akan ngaji hadis yang nombor 33. Tetapi kita minta langkah dulu, kita pergi kepada hadis yang 35. Yang mana kita telah tinggal ruangan kita banyak minggu ni, kita mari kembali sekali lagi, kita pilih hadis yang agak kata nakwi manfaat, nakwi ilmu, nakwi isi hadis Nabi itu banyak kepada kita. Dan juga saya pilih hadis yang 35 tentang al-mu'min ikhwah, ukhuwatul mu'minin. Tentang saudara orang Islam ataupun al-muslim akhul muslim. Orang Islam ni adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Muslim pinang kan. Hadis ini kita yang akan ngaji, akan baca tentang kuam pinang di antara orang-orang Islam sendiri. Hadis yang nombor 32, nombor 35, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia 40 hadis Al-Imam Nawawi. Nombor 35, semua 42 hadisnya. Kita tinggal hanya beberapa hadis lagi lah yang kita akan habis daripada kitab ini. Dan secara kita akan dapat manfaat yang banyak daripada kitab ini, barakah, ilmu dan juga amal dengan dia, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang nombor 35 pada hari ini, saya akan baca hadis seperti biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ مسلم من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Ini hadis yang nombor 35. Hadis bersakut dengan al-muslim akhul muslim, saudara orang Islam sekali ni. Kita sebagai orang Islam ni adalah orang yang jadi saudara, pinang kan. Ruam sasana,
beragama yang satu yang sama, iaitu agama Islam, maka kita adalah orang yang jadi ikhwah dalam agama, ikhwatun fid din, kerana agama Islam. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu kita semua ni kita kena ada perasaan bahawa kita sesama orang Islam sendiri ni adalah saudara pinang kan. Tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita sebagai hamba dia, sebagai orang yang jadi orang mukmin ataupun orang Muslim ini, tujuan itu yang Allah Ta'ala usaha nak bagi kita ni jadi orang beriman yang bersaudara gimari. Pinang kan. Allah Ta'ala jadi kita ni untuk kita jadi pinang kan. Kerana Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, kata innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Ta'ala sebut bahawa sesungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara. Tajing benda pun setanan pinang kan. Fa aslihu baina akhawaykum, maka islahkanlah, baikikanlah. Kalau di sana di antara orang yang beriman ni ada perselisihan, ada apa benda di antara sama-sama lain, kita kena baiki jadi baik, jadi ikhwah yang sebenar. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kamu dapat rahmati daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita ni, untuk kita ni bersaudara. Paumah Allah Ta'ala, paumah Allah Ta'ala letak kepada kita ni dalam dunia ini, di antara kita sesama orang beriman ni, untuk jadi saudara. Dan juga adalah parakit hak Nabi SAW yang mari nak bina masyarakat Islam, yang mana masyarakat itu orang beriman sama orang beriman ni jadi saudara. Ada perasaan kita ni jadi saudara seagama. Pinang rum sasana. Nabi telah muakhah wa jadi saudara di antara Umar dengan Suhaib Ar-Rumi. Umar baka Al-Quraisy, baka orang Mekah, Arab Mekah ni, untuk jadi saudara pinang dengan Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat daripada Rum. Nabi bina masyarakat Islam di Madinah untuk Bilal bin Abi Rabah Al-Habashi daripada Afrika nu, orang hitam nu, jadi saudara bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq Al-Arabi, orang Arab. Jadi ikhwah, orang hitam dengan orang putih. Itu parakit Nabi mari buat, dan juga Nabi telah bina parakit ni al-mu'akhah, kekansang kuam sampan, kuam pinang di antara orang Islam sesama Islam masa tu samrit. Semenjak pertama, masa mula-mula lagi yang Nabi sapa kepada Madinah, selepas daripada Nabi binakan masjid di Madinah, Nabi mula al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Nabi bina masjid sudah, Nabi buat saudara di antara orang muhajirin, orang Mekah yang datang bersama dengan Nabi, hijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah, datang mari Madinah, buat hubungan di antara orang muhajirin dengan orang Madinah, dinamakan Al-Ansar, orang Madinah. Nabi samrit, Nabi buat. Nabi buat al-mu'akhah, yang kita telah baca sejarah, kita tahu bahawa apabila Nabi buat al-mu'akhah, saudara pergi mari dua rening ni, setengah Ansar ni jang nak uwi harta benda setengah yang mereka milik ni kepada al-muhajirin, orang muhajirin daripada Mekah. Ataupun satu orang ada isteri dua orang, dia royak kepada orang muhajirin, hei muhajirin, hei muhajir. Abdul Rahman bin Auf yang hijrah bersama dengan Nabi SAW, yang mana dia telah tinggal harta benda dia di Mekah, mari Madinah, hijrah bersama dengan Nabi, yang tidak ada gapo sekarang habuk didatangi dia, harta benda tidak ada gapo. Orang Ansar, Ar-Rabi' Sa'ad bin Rabi' dia royak kepada Abdul Rahman bin Auf, hei Abdul Rahman, aku ni ada isteri dua orang. Tengoklah kepada isteri aku seorang mana yang kamu nak, yang kamu rasa cantik, royak kepada aku akan tolak dia, dan juga aku akan kahwin akan dia kepadamu. Itu nak kata al-mu'akhah, perasaan kuam rusuk kuam pinang dalam hati sahabat yang Nabi telah bina masa tu berjaya parakit, yang Allah Ta'ala royak innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Parakit hak Nabi buat. Nabi bina masyarakat Islam dengan jumlah semacik orang Islam masa tu
Sebanyaknya 1,000 orang, mereka kasih sesama gimari. Mereka kasih. Itu paumai Allah Ta'ala. Itu adalah perakit Nabi SAW yang Nabi buat dan juga berjaya semasa dia. Sehingga mereka sahabat masyarakat masa tu golongan sahabat adalah golongan yang berjaya, golongan yang Allah Ta'ala garanti bahawa mereka ni adalah sebaik-baik golongan dan juga dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu Nabi SAW kata khairun nasi qarni. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia iaitu golongan yang hidup semasa aku, korun aku, dan juga orang selepas itu dua kali iaitu orang panggil kata as-salafus salih ataupun semasa 300 tahun mula-mula al-qurun al-mufaddalah. Itu Nabi bina masyarakat dia. Tujuan Allah perakit Nabi buat. Dan juga kita kena ingat kata di sana ada juga perakit yang nak lawan dengan kita. Ada satu orang, satu benda yang nak kerja lawan dengan kita. Kita ni usaha nak islah. Kita usaha nak jadi ummatan wahidah, jadi umat yang satu, yang kasih sesama kasih kepada kita diri ni. Tapi ada satu orang yang dia usaha nak memecahkan di antara orang beriman ni, tak sewi baik, tak sewi kasih, tak sewi al-mahabbah berlaku di antara orang al-mu'min, tak sewi kekasih ada di antara orang Islam, orang yang beriman, iaitu siapa? Syaitan laknatullahi alaihi. Syaitan ni kerja dia, tujuan dia ni ada tujuan juga. Tujuan dia ni ada tujuan juga syaitan. Tujuan dia ni ada juga tujuan. Tujuan dia apa? Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu tujuan syaitan. Tujuan syaitan ni yuridu syaitan, ya nak patana sari jalan no awalah mana bainakum adanya al adawah, kuampen satru, sang kuampen satru. Bina perasaan jadi satru gi mari di antara orang Islam. Yang ni benci yang ni benci yang ni. Bukan benci ada, jadi satru. Tak sebaik dulu dah. Satu. Yang kedua, al-baghdha. Clear cang gimari. Tak suka, benci gimari. Tengok muka, benci. Tapi al-adawah ni kadang-kadang sampai nak hanga, nak bedil, nak bunuh, nak gapo. Sampai tahu tu. Tapi al-baghdha ni tak usah tengok muka langsung. Jumpa paling belakang, tak usah tengok muka langsung. Itu tujuan syaitan. Yuridu ayyuki'a bainakum. Yuki'a, iaitu nak berlaku hekal ini di antara fakmu ni orang beriman. Al-adawatu kuampen satru, dan juga al-baghdha kuamplet cangkut kengsengkalakan benci gimari. Tujuan syaitan. Maka hari ni kita marilah paksa kita di antara kita tu kita sendiri. Kita mari tengok kepada kita dalam keluarga kita, kita dengan sahabat kita, dalam masyarakat kita, adakah perasaan kita ni wasa nak kasih ke wasa nak benci kepada orang-orang yang di tepi kita, sama ada keluarga kita, masyarakat kita. Kalaulah dalam tubuh kita, dalam jiwa kita ada perasaan kasih kepada saudara kita, sama ada orang keluarga kita, luar keluarga kita, itu ingatlah kata kita sampai kepada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kepada parakit Allah Taala. Tapi kalau kita rasa benci, ada orang tak kena, benci ya tu, benci yang ni, sama ada dalam keluarga sendiri ataupun luar keluarga, itulah, ingatlah kata kita ni telah duk jalan turut pankan syaitan laknatullahi alaihi. Kita duk jalan turut pan kerja syaitan. Kalau kita duk benci orang lain, tak kena ya tu, tak kena ya ni. Itu adalah dua tujuan. Kita pilihlah untuk suap diri. Kalau kita duk turut pankan syaitan, hunuh dirilah, hunuh. Jangan turut syaitan. Kerana syaitan tak ada buat jalan kita, melainkan jalan lagi kepada an-nar, neraka Allah Ta'ala, wal-iyazubillahi min dhalik. Dan juga kita, saudara kita bina kham rakan sengkalakan rawang kun pen muslim tak ada jalan yang nak bawa kita, melainkan bawa kita kepada al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Yang mana Abu Hurairah ni dia cerita daripada Nabi bahawa Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Mari dengan larangan yang pertama yang Nabi suruh kita, iaitu jangan kita deki kita deki kepada orang lain, ataupun kita jangan deki sama-sama orang Islam, sesama saudara kita. Ya cari saya sengkalakan. Jangan deki.
Kerana dengki ini adalah sifat yang keji, sifat yang tak molek sekali. Dan juga dengki inilah yang akan membawa ataupun nak buat hubungan di antara kita dengan saudara kita ni putus. Asillah orang ataupun jerak kita ni, tahliyah kita di antara kita dengan saudara kita yang kita kasih gimari semua ni, tapi masuknya dengki, putusnya tahliyah al-mahabbah, kasih sayang kita sama saudara kita ada. Kerana Nabi SAW royak cerak, iyyakumul hasad, jaga baik-baik fakmung daripada dengki orang ni. Jaga baik-baik, cung rawangkan icari sengkalakan, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Riwayat Abu Dawud. Nabi SAW suruh fakmung ni jaga, jangan ada sifat dengki dalam tubuh kita. Jiwa kita jangan ada sifat dengki. Kerana sesungguhnya sifat dengki ini, dia kalau ada dalam jiwa kita, dia akan makan ataupun hapus kebaikan kita yang kita telah amal, kita ada ni, kita dah buat selama mana ni.ความดีงามของเราที่เราปฏิบัตินี่จะต้องถูกกินถูกกลืนด้วยกับความอิจฉาริษยา hilang seperti mana api yang makan kayu. Kayu yang apabila kita lepas masuk dalam api, ataupun api yang dia pergi makan kayu itu, ia akan makan kayu itu tu, yang tebal kayu itu akan hilang. Jadi kabut, jadi apa? Jadi asap di kabut saja. Jadi harai hitam belenguk kadang-kadang tidak guna. Ataupun hancur lebur kayu itu. Dengan sebab dibakar oleh api, sama jugalah kalau hasanat, amalan kita, kebaikan kita yang kita telah buat sepanjang masa, kita dok saksumความดีงามkita tu banyak mana kita amal. Tapi kita telah membinasakan ataupun hapus lub ความดีงามของเราทีละนิดทีละน้อยด้วยกับการที่เรามีความรู้สึกอิจฉาริษยาพี่น้องของเราในจิตใจ. Itu Nabi SAW. Kanอิจฉาริษยาni ada banyak. Ichar risya ni banyak, iaitu gapo sifat ichar risya ni. Sifat dengki ni gapo sifat dengki? Sifat dengki ni sifat yang ada perasaan dalam hati, kata orang ni lebih daripada aku ataupun tak boleh tengok orang lain lebih baik, lebih banyak, lebih baik ataupun lebih diingat daripada dia. Sama ada yang ni ada harta banyak, kaya daripada dia, sama ada yang ni gaji pandai daripada dia, sama ada yang ni ada kereta baru daripada dia, sama ada yang ni ada umur besar daripada dia, baru daripada dia. Tak suka. Ada sifat yakrah. Sifat yakrah ni sifat tak suka, sifat benci. Benci, tak suka orang ni lebih baik daripadanya. Setiap segi dalam hidup. Itu sifat dengki. Dan juga cara al-hasad ni ada banyak jenis. Setengah orang ni dengki saja ya. Tak suka, buat muka. Tak suka, tak gembira dengan orang ni harta banyak ataupun lebih baik daripada dia. Setengah orang ni usaha nak kacat rezeki orang, nikmat orang yang Allah Ta'ala beri kepada orang ni, nak kacat, nak heret nikmat tu mari buah tubuh dia boleh. Nak heret nikmat tu mari buah tubuh dia. Hai kap tu eng, icara sia deng nikmat kong pu ni masai tu eng. Ni tak molek juga. Dan juga yang akhir sekali, bagaimana deki sehingga nak kacat nikmat orang. Deki siapa kau nak wi benar nikmat yang Allah wi kepada orang saudara kita ni, wi hilang tak sesuai ada. Hai pai, kacat, tamlai. Benar-benar tu hilang. Hak ni yang paling besar sekali, paling jahat sekali. Seperti mana iblis laknatullahi alaihi, yang mana dia biasa dengki Nabi Adam alaihi salam, yang Allah telah wi kepada dia ni banyak kali. Nabi Adam hajaga tu hajaga ni, dan juga suruh para malaikat ni sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis dia deki. Dia tahu kata Nabi Adam boleh masuk syurga. Dia dengki Nabi Adam. Dan juga dia usaha nak mengikhraj, mengeluarkan Nabi Adam keluar daripada Al-Jannah, syurga Allah Ta'ala. Sehingga dia pun jaya pankan dia, iaitu keluar Nabi Adam AS, dapat keluar objek sawan ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jangan deki kita. Syaitan ni, iblis, dia biasa sebut dalam tafsir Ibn Kathir, dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, Ibn Rajab sebut bahawa sesuatu kali syaitan atau iblis biasa royakkan Nabi Nuh AS. Dia kata, isnatan, dua perkara dari tubuh aku yang aku guna dua perkara ni untuk membinasakan anak-anak Adam.
สองอย่างที่มีอยู่ในตัวฉันเนี่ยที่ฉันได้ใช้สองอย่างนั้นน่ะเพื่อสร้างความหายนะให้กับลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสร้างความหายนะbinasakan nabi anak-anak Adam. Satunya al-hasad, dia guna deki dari tubuh dia. Sehingga dia guna sifat deki ini untuk nak khianatkan Nabi Adam, khianat anak-anak Nabi Adam, sehingga dia boleh percaya kata syaitanir rajim, syaitanan rajiman, syaitan yang dirajamkan, tu sab ceng. Dan juga yang kedua, ความพยายามของเขาyang ada dalam tubuh dia untuk nak mengusaha ใช้ความพยายามอย่างสุดขีดในการที่จะนำนบีอาดัมออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาให้ได้จนในที่สุดก็สามารถออกนบีอาดัม itu dua perkara. Nah, subhanallah. Maka takutlah benda-benda ini adalah benda yang pertama yang akan memusnahkan, akan orang panggil tahu mengkhianat persaudaraan di antara kita sesama saudara kita orang Islam yang lain. Yang kedua, Nabi SAW kata wala tanajashu. Tanajashu sebenarnya iaitu kita tipu dalam jual beli. Ya, kita tipu dalam jual beli. Supaya kita ni kita jual satu perkara dalam nak gapo ikutlah. Kita ni jual benda tu tapi kita tipu. Tipu kelo, tipu benda yang kita jual tu, kita katuk benda-benda yang mengata rusak. Barang kita jual tu ada benda yang punah, seperti baju. Baju yang kita jual, baju ada tempat yang cari. Orang panggil tempat tamni. Tapi kita tusuk benda tu. Tapi saudara kita mari beli tu, kita tusuk, tak nampak. Saudara tak nampak. Klik lagi. Saudara kita tahu kata, sebenarnya kita ni tahu dah kata baju cari, ada tamni, tapi kita keleng katuk. Bagaimana saudara? Kita yang beli baju dengan kita balas mana? Persoalan tamolek berlaku persoalan keseng ความรู้สึกไม่ดีระหว่างเพื่อน apabila kita mengadakan tipu dalam jual beli ni adalah benar yang nak wakwi wak persaudaraan di antara Islam ni punah, binasa. Yang ketiga Nabi larang kita wala tabaghadu, jangan kita benci gimari. Jangan kita benci gimari. Benci-benci ini jangan kita benci gimari. Kerana kita dah tadi kata syaitan ni tujuan dia salah satunya kadang-kadang kalau dia tak sampai nak orang Islam ni jadi seterukan lekkan dia buat apa? Buat orang benci lah. Ini yang tam tisud. Yangน้อยที่สุดถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องมุสลิมเป็นศัตรูซึ่งกันและกันได้นี่เขาจะสร้างความเกิดเคืองระหว่างพี่น้องด้วยกัน Kalau dia tak usaha tak boleh nak usaha nak orang Islam sama Islam benci mari jadi seteru ni dia nak ada perasaan dalam tubuh dia ni kata benci saudara-saudara. Tak tu ya. Tu siapa tujuan tu ya. Siapa tujuan ya dah. Wala tabaghadu. Tapi tabaghadu kadang-kadang dia bahaya. Sejenis beberapa jenis tabaghud benci mari ni hatta yakunal baghi sehingga ni benci mari siapa kau bunuh sama bunuh mari. Benci siapa kau nak bunuh. Kadang-kadang wal-iyadzu billahi min dhalik. Kerana Nabi SAW telah sebut hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani adalah hadis yang hasan. Sayusibu ummati daul umam. Umat aku akan jumpa, akan dapat satu penyakit yang nama kata penyakit ummah, โรคทำลายความเป็นประชาชาติอิสลาม Satu penyakit yang akan nak membinasakan umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat tanya kepada Nabi, "Wa ma daul umam ya Rasulullah?" Gapo penyakit itu ya Rasulullah? อะไรคือโรคร้ายดังกล่าวที่จะมาสร้างความหายนะให้กับประชาชาติอิสลามของเรา Nabi SAW kata, "At-tanajush, at-tabaghud hatta yakuna al-baghi, thumma yakuna al-haraj." Sehingga wakwi orang sama orang ni apabila dia benci gimari at-tabaghud, benci di antara satu sama lain, benci gimari hatta yakunal bari ni siapa kau deki, siapa kau saya jalan nak balas mana ni seorang ni tak boleh dapat hidup yang aman, hidup yang damai, hidup yang santisuk dalam hidup dia. Tak sewiya you yang mi ความสุข dan juga sehingga akhir sekali ni hatta yakunal bari summa yakun al-haraj. Siapa kau bunuh gimari bunuh. Al-haraj yang Nabi sebut bahawa ia adalah alamat kiamat. Yang mana alamat kiamat ni semasa akhir zaman ni
การฆาตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมดาทำกันเป็นว่าเล่น bunuh orang lain ni seolah-olah kata benda ni adalah benda main saja. Yang mana Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh al-Imam Muslim, la tazhabud dunya. Dunia ini tak akan hilang. Makna kata tak akan berlaku hari kiamat hatta ya'ti alaikum, sehingga datangnya satu hari, yaumun, hari yang mana al-qatil la yadri fima qutil. Wal maqtulu la yadri fima qutil. Dan juga fima qatal fima qutil. Orang yang bunuh ni tak tahu sebab apa pergi bunuh orang, dan juga orang yang kena bunuh tak tahu sebab apa yang dia kena bunuh. Pucuk daripada mana? At-tabaghut, benci sama benci gimana? Ni bahaya. Hei orang yang beriman, hei orang Islam semua, kembalilah. Kalau hari ni kita ada perasaan benci saudara kita yang lain, nah, kita jangan ada perasaan kacat. Tinggal hapus perasaan itu, jangan ada dalam tubuh kita. Kerana syaitan apabila kita tu jangkau dia mula-mula ni, jangkau mula-mula syaitan nak buat kita benci saudara kita, kalau kita turut dia, kita ikut dia, satu kali kita akan jangkau pergi kepada jangkau yang kedua, iaitu kita akan jadi satu. Apabila jadi satu, kita akan jangkau pergi kepada jangkau yang ketiga, iaitu bunuh saudara kita. Waliyazubillah min dzalik. Bahaya. Ya, tinggal perasaan itu, kita ingat bahawa perasaan itu adalah kita seolah-olah duk turut perintah kamsang ataupun pengkan hak syaitan. Rugi kita. Sebab apa kita ada perasaan benci saudara kita? Kerana kita tidak turut cara yang Nabi, cara yang Nabi hidup, cara yang Nabi bina persaudaraan di antara sahabat tu, kita tak turut. Kita tak turut perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ayat Al-Quran kata, kalau menghidup dalam masyarakat, dalam kampung, dalam tempat mana-mana yang hidup ramai-ramai ni, yang mu akan jumpa orang yang banyak jenis, belah mana mu akan duduk. Tak dengar, tak turut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Allah Ta'ala panggil orang beriman, hei orang beriman, tinggallah, menjauhilah daripada sifat syak orang, songsai, kinangan, seka jahat kepada orang. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya seka jahat kepada orang itu adalah ithmun, dosa dah. Kan kinangan, seka jahat kepada saudara kita. Kadang-kadang saudara kita seorang ni, kita dah sayang aja lama. Dia duk baik kita. Apabila dia buat salah satu perkara saja, kita duk pergi dengan kesalahan dia tu. Kita duk pergi benar buruk dia tu sah. Kadang-kadang saudara kita sepanjang hayat yang dia hidup dengan kita ni, kebaikan dia banyak. Tapi kita duk pergi dengan benar-benar yang halus. Sebab kita ni seka jahat kepada dia. Kita mau nengen lop makan pai kepada pinang kong rau. Itu tujuan kita. Hari ni kalau kita ada sifat bahasa ni,ความคิดในแง่ลบกับเพื่อนของเรานี่ขจัดไปได้เลย Kerana inna ba'dadh-dhanni its. Langsung sayang kita seorang ni tidak ada kebaikan langsung, penpaiไม่ได้. Habis itu kita kecat. Kita kena usaha menjadi seperti tu sep. Tu sep ni mari ataupun satu tu sep tempat yang orang taruh benda-benda yang berharga. Tu sep ni kalau kaya dia akan taruh emas, taruh duit, taruh gapo dalam itu, benda-benda yang molek, benda yang harga. Kita kena jadi macam tu. Kita hidup dalam dunia ni, เราจงใช้ชีวิตอยู่ให้เหมือนกับตู้เซฟเพื่อที่เราจะเก็บสิ่งดีๆจากสังคมการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมเนี่ยเอามาใส่ตู้เซฟของเรา Jangan kita jadi seolah-olah dengan tang khayat, tin sapah. Tin sapah ni dia tahu apa dalam tin sapah, benda cemah saja. Benda yang rosak, benda cemah saja. Jangan duk jadi orang seperti tin sapah. Kita hidup dalam masyarakat ni hidup dengan saing, muamalat dengan saing. Jangan jadi seperti tin sapah. Pasal mana? Ambil benda buruk saing saja, mari bodoh saksum. Tak ada lah so ambil benda baik daripada saing kita. จงเป็นเปรียบเสมือนตู้เซฟที่สะสมความดีที่คุณได้รับจากสังคมแต่อย่าเป็นดังถังขยะที่เพียงแค่สะสมสิ่งที่สกปรกอย่างเดียว Itulah kita kena hidup dalam masyarakat balas tu. Kalau gitu kita tak akan jadi al-ikhwah di antara mukmin, di antara orang yang beriman. Maka kita tinggallah, kacatlah benda-benda yang wakwi kita ni benci saudara kita. Iaitu kita ni, apa kita
menengah. Satu lagi, dalam suratul Hujurat, kalau kita boleh memahami surah Hujurat ni adalah suratul akhlak. Surah yang nak mengajar kita tentang akhlak Nabi. Nabi SAW, Allah Ta'ala telah sebut dalam suratul Hujurat ni juga, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hei orang yang beriman, jangan kamu ni menyanying, yam, dutuk, hina, nyanyi kepada orang lain. Asa an yakuna khairan minhum. Kadang-kadang orang yang kena dutuk tu lebih baik daripadamu lagi. Kadang-kadang orang yang kena dutuk tu lebih baik daripada orang yang dutuk lagi. Dan juga kita jangan panggil wala talmizu jangan panggil dengan gelaran yang buruk, ceria ti sokaprok ti mai tuk tang. Semua ni benar yang Allah telah hajar kepada kita. Kalau kita tak putus tali al-mahabbah, kasihan kita di antara saudara kita ni, jangan kita ada sifat bersening. Jangan ada perbuatan bersening. Kerana apabila kita ada perbuatan bersening ni akan membawa kita kepada at-tabarut. At-tahasud sama juga. Waktu kita tabarut dan juga tabarut siapa kau ni beci deki gimari sehingga kita ni sehingga kau siapa satani sutai sama al-harad bunuh saudara kita, waliyadu billahi min dhalik. Nabi SAW kata wala tadabaru, jangan paling belakang. Jangan paling belakang. Al-hijrah. Jangan kita paling belakang. Punca daripada mana? Sebab benci gimari. Apabila kita benci เราโกรธเคืองเกลียดชังพี่น้องของเราเนี่ยหลังจากนั้นเราจะทำอะไรเราจะหลบหน้าเราจะไม่มองหน้าตาดาบหันหลังให้กับพี่น้องของเรา paling belakang. Paling belakang. Kalau kita paling belakang dengan sebab dia ni kita benci dia dengan sebab dunia saja, itu dosa besar. Itu dosa. Itu dosa kerana Nabi SAW kata لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Tak halal, iaitu haram bagi seorang Islam yang dia nak hijrah paling belakang saudara dia Islam yang lain ini lebih daripada 3 hari. Kalaulah dengan sebab dunia. Kalau dengan sebab sayang kita tak semaya kerana agama, tak apa. Ulama kata tak apa. Tapi dengan sebab dunia, dia bubuk dunia saja. Bubuk duit, bubuk gatu, bubuk dunia. Waktu sama uci gimari paling belakang lebih daripada 3 hari, haram. Kita buat dosa. Dosa gimari. Sehingga sampai hari yang kita baik. Dan juga orang yang paling baik pia, wa khairuhuma alladhi yabda'us salam. Sebaik-baik dua orang ning dia balah. Tak kira lah orang mana kena, orang mana salah. Tapi orang yang paling afdal sekali iaitu orang yang mula wisalah kepada satu belah lagi. Kalaulah kita orang yang betul pun, tapi sayang kita ni, dia benci kita, dia paling belakang kepada kita, tapi kita mula wisalah kepada dia, kita pun selamat daripada fitnah al-hijran, fitnah paling belakang kepada saudara kita. La ilaha illallah. Itulah Nabi SAW ayat kepada kita. Yang seterusnya Nabi ayat wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'. Jangan kamu jual benda satu perkara ni jual benda lain ni untuk nak lawan ataupun nak orang yang kata mengkhianat saing kita penjual yang lain. Saing kita jual barang tahun ni, harga tahun ni, harga 10 kok, tapi kita duk jual tepi-tepi dia ni, kau senang kata kita jual milik kok, khianat. Kita yabi' ba'dukum ala bai'i ba' ataupun yabi' ala bai'i akhihi. Jual untuk orang mari beli. Itu larangan Nabi SAW juga. Yang akhir Nabi nak mari suruh kata, kalau nak selamat daripada benda-benda ini ni, benda larangan Nabi adalah hadis ni, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi orang yang disaudara, ikhwanan. Kamu kena jadi orang yang beriman, kena tanam perasaan dalam jiwa kata kita ni adalah ikhwan, adalah saudara, huan pin pinang, jadi pinangkan. Dan juga ingatlah Nabi SAW kata, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, kamu tak akan jadi orang yang beriman sehingga kamu ni adalah orang yang beriman. La tadkhulul jannah, kamu tak akan masuk syurga melainkan kamu jadi orang yang beriman yang hakiki, yang sebenar. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan juga tak akan jadi orang yang beriman yang sebenar melainkan kamu nak kasih sesama gemari.
Al-mahabbah kena ada di antara orang yang beriman. Al-mahabbah. Kekasih sayang. Itulah kita perintah Nabi SAW. Dan juga Nabi ayat lagi kata, Nabi nak takkid, nak yam kepada kita bahawa al-muslim akhul muslim. Ingatlah hei sahabatku, ingatlah hei umatku, sesungguhnya orang Islam adalah akhul muslim, adalah saudara orang Islam yang lain. Muslim adalah saudara oleh muslim yang lain. Maka gapo hak yang kamu kena buat? La yazlimuhu, jangan zalim saudaramu yang lain. Wala yakhdhuluhu, jangan tinggal dia, tak peduli kepada dia. Tengok kata dia tak sembahyang, tak peduli kepada dia. Tengok dia tak baca Quran, kita tak hajar dia baca Quran. Tengok dia jauh daripada agama, kita tak heret dia masuk dalam agama. La yakhdhuluhu wala yahqiruhu, dan juga jangan kita hina dia, yam. At-taqwa hahuna, Nabi tunjuk, selepas itu Nabi tunjuk kepada hocai, jatung hocai. At-taqwa huna, takwa duduk sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sebut 3 kali bahawa takwa duduk sini. Kamu kena baiki takwa. Ingatlah kepada Allah SWT. Takutlah kepada Allah SWT. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman adalah saudara, maka baikilah kalau ada selisih di antara kamu ni, baikilah dia dimolek, dia dikasih sama kasih sesama lain. Jangan dia ada perselisihan. Kalau ada perselisihan lagi, wattaqullah, takutlah kepada Allah Taala. Ingatlah kepada Allah Taala. Allah Taala tahu apa berlaku di antara kamu. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqura akhahu muslim. Salah cukup dah. Kejahatan, satu kejahatan. Penti narangkit jahat sekali apabila seorang muslim dia menghina orang Islam yang lain. Subhanallah. Jangan kita hina. Jangan kita hina saudara kita yang lain. Kita jangan hina. Mahma tara mana dia tak molek dalam syaitan kita, kita tengok dia ni balas mana pun, jangan kita hina. Kita tengok dia ni, yang ni tak juh, jangan kita hina. Kita kena tengok syaitan kita, mata kita yang tengok kepada dia ni, kena tengok dengan mata rahmat, bukan tengok mata al-haqar, mata dengki, mata ji'ya, bukan. Kita tengok orang yang tak juh, tak semaya ni, kita jangan orang tak, yang ning mairat, tak selamat. Jangan. Kita kena tengok kata kita nak belah mana nak harap dia ni. Mari dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menghinakan saudara kita. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Ingatlah bahawa di antara kita sesama orang Islam ni haram. Haram untuk kita nak wak satunya, haram kita nak pergi tepuh, nak pergi main dengan benda tu gapo, satunya darah. Kita nak pergi pecah darah Islam tak boleh, haram. Kita nak bunuh seorang Islam, bunuh seorang beriman tak boleh. Kerana dosa besar orang yang bunuh orang. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang dia bunuh seorang Islam dengan secara ngajar, secara tangcai, gapo dia? An-nar, jahannam. Neraka jahannam yang dia akan masuk. Darah dia kita tak boleh tepuh. Terabdai mana yang dia ni kata kalimah syahadah di orang Islam seperti kita ni, kita tak boleh. La yahillu damu mri'in muslim illa thalath. Tak boleh kita nak pecah darah seorang Islam melainkan 3 perkara saja. Satunya an-nafsu bin nafs, seorang ni dia bunuh orang. Bunuh orang tak apalah, kita boleh bunuh dia, qisas orang panggil. Tapi dia yang boleh buat kerajaan Islam ataupun pemerintah Islam. Yang kedua, al-thayyib al-zani, orang bujang. Orang yang telah kahwin, sama ada lelaki, ada suami, ada isteri dah ni, tapi gizina dengan tina lain. Ataupun orang perempuan yang nikah dah ada suami dah, gizina dengan lelaki lain, hak ning orang panggil al-thayyib az-zani. Boleh bunuh dia. Seperti perintah Allah Taala yang kata kena rajam dia ni sehingga mati. Yang akhir sekali al-mufaraqatu lil jamaah, tariku li dinihi al-mufaraqatu lil jamaah. Orang yang tinggal agama Islam, orang yang murtad tinggal agama Islam. Tapi itu semuanya di bawah pemerintah Islam yang kuasa. Bukan kita sendiri yang kita boleh pecah darah. Wa damuhu, apa lagi? Wa maluhu, harta dia kita tak boleh nak kita puas juga. Wa irduhu, dan juga hak dia tu kita tak boleh nak kena juga. Itu benda yang haram untuk kita.
Maka hadis ini yang Nabi SAW ajar kita, sifat yang Nabi larang jangan kita buat, itulah nak memunahkan orang panggil kata kuam pina persaudaraan di antara kita dengan orang Islam yang lain, saudara kita Muslim yang lain. Jangan ada benda-benda bahasa ni kacat. Kita kena basuh jiwa kita, cuci dari benda-benda ini. Benda deki ni jangan ada. Lebih-lebih lagi di antara orang yang ada ilmu dengan orang yang ada ilmu. Orang yang orang kampung, sesama orang kampung tu sama telah dah. Orang ilmu ni kena jaga baik-baik. Ingat jangan jaga baik-baik. Kerana kadang-kadang dengan sebab ilmu inilah Allah Ta'ala cuba kita. Dan juga kalau kita orang biasa pun, kita jangan ada sifat hasad dengki. Jangan ada sifat dengki, sifat at-tabaghut, sifat orang panggil kata benci ni, boleh. Benci lebih-lebih dengan benar sakut dunia, benci dia dulu sebab dunia. Tapi kalau benci kerana Allah Ta'ala tu, benda yang lain lah. Benci kerana Allah Ta'ala ni, benci sebab dunia, bukan dia. Jangan kita ada sifat macam itu. Sifat yang nak punahkan orang panggil ikhwah Islamiyah kita, sifat yang nak memecahkan ummah kita ni, yang kita nak usaha jadi ummah wahidah tapi nak pecah jadi tak jadi ummah wahidah ni, maka itu adalah parakit syaitan, bukan parakit orang yang beriman. Maka kita jaga baik-baik. Kita benar yang orang panggil kata, kalau ada sedikit banyak tinggal lah. Kita kena tengok, kena timai. Cuba timai orang yang kita orang yang kita benci tu. Kita benci tu taruh mana? Adakah kalau kita timai di antara kebaikan dia dengan benar tak molek dia tu, hak mana berat? Kalau kebaikan dia berat lagi, banyak lagi, kita tinggal. Kita tinggal benda-benda yang tak molek dia, keburukan dia, tinggal. Rusak otak kita nak mikir benda-benda yang jahat orang lain. Rusak otak kita yang kita nak mikir benda-benda jahat orang lain, duk paduli ke benda jahat orang lain. Apa kita tak ambil benda-benda baik daripada orang lain untuk nak menambahkan perasaan baik, hidup kita yang aman, jiwa kita yang aman. Apa dah ambil benda tu? Dia ambil benda lain ni duk ngupak, duk kecek. Itu waliyazubillahi min dzalik. Maka cukup sekadar inilah kita pada hari ini. Hadis yang nombor 35. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi pengajian kita pada minggu hadapan, insya-Allah taala. Doa kepada Allah Taala untuk kita boleh jumpa semua anak minggu lah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat yang banyak dan juga hidup yang aman, yang serta nak ikut sunnah Nabi SAW, dan juga kita akan selamat daripada dunia ini dan juga akhirat nanti bersama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا